Anak-anak ini terpaksa berjalan antaranya sehingga 7 kilometer. Antara mereka terpaksa meredah hutan. Ada juga yang terpaksa ke sekolah 5 hingga 6 jam yang lebih awal untuk menemani adik-adiknya kerana mereka berlainan giliran untuk belajar. Pernah terjadi melalui cerita dari penduduk sekeliling di mana seorang abang meninggal dunia kerana tidak sempat mendapat rawatan yang sepatutnya disebabkan masalah pernafasan. Yang ini diceritakan oleh adiknya kepada saya. Jadi kami berharap dari pihak Yayasan Ikhlas, kami berharap semoga anda para dermawan di luar sana supaya van yang disediakan akan membantu mereka mendapat kehidupan yang lebih baik dan juga membantu anak-anak yang cukup banyak potensinya mendapat pendidikan yang mereka perlukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kembali bersama kita di Assalamualaikum bersama dengan Yayasan Ikhlas. Alhamdulillah, saya nak bawa kepada para penonton sekalian, sama-sama kita berfikir sejenak dalam kita mencapai 65 tahun kemerdekaan. Mungkin di Malaysia, di zon tengah ini sebagainya, kita telah merasakan pelbagai infrastruktur yang baik dan kemudahan yang baik, tetapi sebenarnya masih jauh di sana. Sebenarnya Yayasan Ikhlas ingin membawakan kita semua melihat satu sudut pandang, satu keadaan mana sebenarnya ada lagi anak-anak kecil di sana yang belum lagi mendapat seperti mana kemerdekaan dan hak-hak kita kata infrastruktur dan kenikmatan yang sepatutnya mereka dapat, masya-Allah, selepas 65 tahun. Dan untuk bercakap tentang hal ini, kita bersama dengan pengurus cawangan Yayasan Ikhlas Sempurna sendiri, iaitu Encik Hassan Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih datang daripada Sempurna katanya, masya-Allah, untuk sama-sama ini kepada penonton sekalian, sama-sama kita buka mata dan sama-sama kita mendengar insya-Allah apa yang kita boleh bantu untuk mereka insya-Allah. Untuk topik kita, sediakan aset ke syurga insya-Allah, Tuan Hassan Yunus. Macam saya saksikan tadi, itu adalah sekolah yang difahamkan baru ditubuhkan 2021. Ya, betul. Dah ada 500 orang anak murid, masya-Allah. Dan jalan mereka ke sana ke sekolah berjalan kaki jauh dan sebagainya, tak ada kenderaan. Masya-Allah, itu satu benda yang kita sendirilah buat saya terfikir, masya-Allah, anak-anak aku sendiri boleh je nak naik Grab pergi sekolah pun tak apa, macam-macam, tapi di sana berjalan kaki untuk mendapatkan ilmu, masya-Allah. Mungkin Encik Hassan sebab nama Yayasan Ikhlas sendiri adalah satu NGO yang kita sebut tak asing lagi di kalangan masyarakat. Mungkin kempen yang terbaru ini yang disempurnakan, boleh ceritakan sedikit tentang kempen ini? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sebelum menjawab persoalan daripada tuan pengacara kita pada pagi ini, suka untuk saya berkongsi beberapa fakta menariklah tentang latar belakang asnaf di Semporna ini ataupun di Sabah lah. Sebenarnya kebanyakan tempat-tempat di Sabah ini kita memang sangat terkenal dengan ramai orang miskin. Dan orang miskin di Sabah ini dia sangat unik, sangat sebab ada 3 fakta yang kita nak kongsi. Fakta pertama, orang miskin di Sabah ini kebanyakannya adalah orang yang tidak mendapat tercicir daripada menerima bantuan daripada kerajaan sebab dokumentasi ataupun dokumen pengenalan diri mereka. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tinggal di jauh pedalaman, so mereka tidak dapat akses untuk membuat pengenalan diri di JPN kerana jaraknya terlalu jauh. Jadi parents diorang pun decide untuk tidak perlu buat. Jadi akhirnya dia akan dia punya masalah tu timbul apabila mereka membesar. Hak warga negara dan sebagainya banyak yang tercicir. Ya, betul. Jadi yang kedua, diorang ni tidak layak mendapat pendidikan sebab mereka tak ada IC. Jadi sebab yang tadi itulah tidak dapat daftar, akhirnya diorang pun tak ada IC dan mereka tidak dapat bersekolah. Lepas tu, diorang punya kemiskinan ni di bawah paras kemiskinan negara, iaitu B40 di bawah lagi. Maksudnya sebab pendapatan diorang 500 sebulan itu biasa. Dengan family 7-8 orang anak, pendapatan 500. Jadi ini adalah hakikat ataupun realiti yang berlaku di Sabah. Jadi kami melihat perkara ini secara serius dan kita bantu atas apa yang kita mampulah. Jadi kita di dalam Yayasan Ikhlas, kita untuk
penonton semua, kita telah mengagikan lebih 17,000 bakul makanan semenjak PKP sehingga hari ini. Kita telah mengagikan lebih 17,000 di lebih 100 kampung dan lebih daripada 17 buah pulau. Jadi hari ini kami sangat-sangat memerlukan ataupun kita masih lagi memerlukan beberapa lagi projek jangka masa panjang yang telah kita laksanakan dan sedang dilaksanakan untuk kita mencari dana. 3 projek yang kita hendak kita kumpul hari ini adalah pertama projek pendidikan. Projek pendidikan untuk pengetahuan semua, kita telah membina 2 buah sekolah. 2 buah sekolah yang telah beroperasi sekarang ini, sekolah agama untuk anak-anak belajar. Sebab tadi diorang tak dapat sekolah. Sekolah tadi itu komuniti Al-Huda ya, itu betul. sekolah hanya salah satu. Itu sekolahnya. Al-Huda kita ada buat 2 Al-Huda. Lepas tu sekarang ni ada 2 lagi tengah dalam pembinaan di bahagian Kota Kinabalu. Jadi insya-Allah dalam tahun ini kita akan siap dalam 3 buah sekolah. Jadi hari ini ada projek pendidikan jangka masa panjang yang sedang kita laksanakan. Kedua, kita juga memerlukan kenderaan iaitu 4x4. 4x4 yang kita perlukan ini adalah untuk kegunaan komuniti. Bukan saja untuk Al-Huda tetapi untuk komuniti setempat. Sebab mereka memang memerlukan kenderaan dengan keadaan jalan yang sangat teruk. Kalau sebelum ini kalau pergi KK itu ataupun pergi mana-mana, jalan highway macam di Semenanjung ni tidak ada lah. Tidak ada. Jadi di sana di Sabah semua serba kekurangan. Okey, selain itu juga antara projek yang sedang kita laksanakan yang kita perlukan dana untuk kita ajak orang ramai sama-sama untuk menyumbang dengan Yayasan Ikhlas adalah projek yang ketiga, iaitu projek berkala ataupun tahunan yang kita laksanakan, contohnya Korban dan juga Ramadan. Jadi ini adalah program-program ataupun projek-projek yang kita sentiasa lakukan dan laksanakan di Sabah. Oleh itu bagi kami di Yayasan Ikhlas, kami sangat mengalu-alukan orang ramai di luar sana untuk bersama-sama dengan kami, membantu kami untuk menyediakan ataupun memberi fasiliti yang sepatutnya kepada asnaf ini, insya-Allah. Subhanallah, kalau kita tengok dari situ kita sendiri terkejut sebab hari ini kita merisaukan kat mana nak solat dan sebagainya. Kat sana nak mendapatkan hak untuk nak belajar tu sendiri, anak-anak pun susah sebabkan isu pendaftaran sebagainya. Allah, pastinya impak daripada kenderaan-kenderaan ini pastinya akan memberi impak yang besar dan positif kepada anak-anak. Boleh Encik Hassan ceritakan bagaimana sebenarnya untuk para penonton sekalian nak dapat pahala yang berpanjangan kita sebutkan. Okey, jadi sebenarnya suka untuk saya kongsikan beberapa kisah. Sebelum ini macam saya lah ataupun kami lah di Sabah ini, kami pernah juga mendapat teguran daripada beberapa pihak. Dia cakap kami ni bantu orang bukan warga negara dan sebenarnya itu tidak betul. Kerana sebenarnya kita bantu sebenarnya adalah orang-orang yang tercicir. Sepatutnya mereka mendapat kewarganegaraan tapi tidak mendapat kelebihan itu. Sebab kenapa? Pelbagai kelemahan dan juga kekangan yang mereka hadapi. Jadi sebenarnya kita bagikan mereka ini kepada 2 kelompok. 2 kelompok yang sempurna ni ataupun di Sabah ni ada satu golongan dipanggil stateless. Yang tidak berucap Melayu, yang bukan beragama Islam dan juga tidak mengamalkan adat orang Melayu. Dan satu lagi kelompok yang bercakap Melayu, agama Islam dan juga mereka mengamalkan adat orang Melayu. Dan itulah yang sebenarnya kita banyak bantu. Yang mereka tercicir sebenarnya dan mereka ini kita buatkan sekolah macam tadi itu untuk diorang sebenarnya. Jadi itulah daripada kita sangat-sangat mengalu-alukan ataupun sangat-sangat berharap agar kita dapat sokongan daripada ramai pihak untuk sama-sama kita membantu Yayasan Ikhlas untuk asnaf di Sabah. InsyaAllah. Kepada penonton sekalian, insyaAllah Nabi SAW kata salah satu kebahagiaan kepada seorang Muslim tu di dunia ini adalah yang pertama adalah rumah yang baik, yang kedua adalah kenderaan yang baik, yang ketiga adalah pasangan yang baik. Mungkin macam mana Encik Hassan boleh jelaskan masyarakat luar sana nak menyumbang kempen infak kenderaan Borneo Yayasan Ikhlas sendiri dan apakah harapan Encik Hassan sendiri? Okey, jadi harapan kami daripada Yayasan Ikhlas, kami sangat-sangat berharap agar seluruh rakyat Malaysia bersama-sama dengan kami membantu asnaf di Sabah ini. Sesungguhnya kami sangat memerlukan dan juga sangat-sangat berharap agar agar dana yang kami sasarkan ini mencapai sasaran.
bolehlah menginfak dalam boleh rujuk kita punya website yasanikhlas.org.my ataupun akaun bank kita seperti tertera di skrin 56283463 6228 kempen infak kenderaan Borneo kepada Yayasan Ikhlas untuk asnaf di Sabah. Alhamdulillah. Cepat-cepat sekarang ni kita bantu mereka untuk belajar Al-Quran itu sendiri, belajar agama sendiri, masya-Allah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Kita nak jadi yang terbaik, kita bantu orang lain juga untuk mendapatkan ilmu Al-Quran, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Hassan Yunus, alhamdulillah datang dari jauh, masya-Allah. Moga Allah memberkati perjalanannya dan mencapai hasrat matlamat untuk datang daripada jauh, insya-Allah. Dan kepada penonton sekalian, jangan lupa tanggungjawab kita. Tuan Encik Hassan dah laksanakan tanggungjawab kita untuk sama-sama berkongsikan rezeki. Seperti mana tertera di kaca TV anda sekarang ni, cepat-cepat screenshot dan sama-sama kita sedekah pada hari Jumaat ini, insya-Allah, infakkan harta kita, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Encik Hassan Yunus sebagai pengurus cawangan Yayasan Ikhlas Sempurna. Moga dipermudahkan urusan di sana, insya-Allah. Doa kami bersama dengan anda semua, insya-Allah. Kita nak berhenti berehat seketika. Penonton sekalian, terus stay bersama kami. Ya, assalamualaikum, insya-Allah.